selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan satu tajuk iaitu pencemaran air. Sebelum kita meneruskan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Kumpulan saya terdiri daripada 8 orang iaitu Ahmad Akmal bin Abdul Manaf, Nur Adiba binti Zul, Nur Farina binti Jalaluddin, Nur Amira Alifa binti Badrul Isham, Nur Arina Dalila binti Azamat, Kausalya Lechmi anak perempuan Jaishankar, Gayatri anak perempuan Gunala, dan saya, Kavipria anak perempuan Manalan. Pertama sekali, air merupakan sumber alam semula jadi yang terpenting. Air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia dan menjadi elemen terpenting kepada semua hidupan. Kealpaan dan sikap tidak bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi sumber air oleh setengah masyarakat menyebabkan berlakunya pencemaran air di muka bumi ini. Menurut Jabatan Alam Sekitar Malaysia 2012, puncak pencemaran air dikategorikan kepada dua, yaitu puncak titik point source dan puncak tidak bertitik non point source. Puncak titik merujuk kepada pelepasan sumber-sumber sisa buangan dari pipe atau longkang yang terus memasuki badan air di lokasi tertentu, antaranya pelepasan dari industri, loji rawatan kumbahan, dan ladang ternakan. Puncak tidak bertitik pula, iaitu non-point source. Ia berkaitan dengan resapan atau berselerak yang tidak mempunyai pelepasan tertentu. Sekarang, marilah kita meneruskan kepada definisi alam sekitar, pencemaran dan pencemaran air. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Ia adalah elemen yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Selain itu, pencemaran adalah sesuatu perkara yang mengotorkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Contohnya, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran bumi. Definisi bagi pencemaran air ialah ia adalah perubahan kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia atau biologi air sehingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah. Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair. Saya akan menerangkan tentang punca-punca pencemaran air. Antara punca-punca pencemaran air ialah pembuangan sampah dari kawasan perumahan di sepanjang sungai, peti tasik dan laut. Pembuangan bahan buangan seperti sampah, minyak dan najis secara tidak terkawal akan menyebabkan sifat air berubah dan seterusnya membawa kepada pencemaran. Seterusnya, pembuangan sisa toksik hilang ke dalam sungai atau laut. Masalahnya timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksis yang mencemarkan air sungai. Contohnya pembuangan partikel-partikel bitumen atau sulfur ke dalam sumber air akan mendatangkan ferric eroksida yang berwarna kuning kemerahan yang boleh mencemarkan air. Punca seterusnya, pembuangan bahan radioaktif ke dalam sungai atau laut. Pembuangan bahan radioaktif boleh memberikan kesan yang sangat buruk kepada bumi. Hal ini kerana pembuangan bahan radioaktif ke dalam sungai, tasik atau laut akan menjejaskan kehidupan akuatik dan mendedahkan manusia kepada penyakit kronik seperti kanser. Punca seterusnya, pertumbuhan minyak oleh pelanggan kapal di laut. Pertumbuhan minyak berlaku akibat kebocoran tangki. Akhir sekali, industri perlombangan. Industri perlombangan juga merupakan satu faktor yang menyebabkan pencemaran air. Hal ini kerana logam berat seperti lamba, merkuri, kuprum, arsenik dan kromium yang digunakan dalam penyaluran timah, penyaluran dan penyaluran kromium boleh bertindak sebagai penghalang metabolik atau pernafasan dalam banyak organisma dan merencat atau memusnahkan enzim yang diperlu untuk proses-proses kehidupan. Mengapakah masyarakat sering melakukan pencemaran air? Yang pertama, kesedaran masyarakat berada pada tahap yang rendah.
iaitu masyarakat tidak mengambil berat tentang punca-punca air dan tidak mempunyai pemikiran yang rasional. Mereka juga tidak sedar bahawa aktiviti-aktiviti harian mereka boleh menjadi salah satu punca pencemaran air. Sebagai rakyat, kita harus mempunyai kesedaran terhadap cara-cara memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang kedua, masyarakat kurang prihatin dan tidak bertanggungjawab. Contohnya, masyarakat yang membuang sampah sarap, bahan tumbaan dan pepejar ke dalam sungai ataupun laut. Ada juga penduduk yang tidak bertimbang rasa dan malas membuang sisa pepejar dalam tempat yang sepatutnya. Yang ketiga, masyarakat yang mementing keuntungan. Aktiviti-aktiviti seperti perindustrian, pertanian, perlembungan, peternakan dan penerokan sering dilakukan oleh masyarakat walaupun ia mencemari alam sekitar kita. Seterusnya, masyarakat kurang peka mengenai sesuatu kejadian atau isu-isu semasa. Masyarakat kurang peka terhadap isu-isu semasa dan kesan-kesan pencemaran air. Apabila masyarakat peka terhadap isu-isu semasa, mereka akan menyedar dan membetulkan setiap kesalahan yang mereka dilakukan. Seterusnya, media massa berperanan menyampaikan maklumat penting tentang pencemaran air haruslah ditingkatkan bagi meningkatkan kesedaran dan kepekaan masyarakat terhadap alam sekitar. Akhirnya, pendidikan terhadap alam sekitar belum mencapai matlamatnya. Pendidikan terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah masih lagi belum mencapai matlamatnya dan menuntut kepada perubahan dan pendekatan baru. Pelajar masa kini kurang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Seterusnya adalah kesan-kesan pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air akan memberi kesan terhadap kesihatan manusia. Pencemaran air akan menyebabkan kandungan oksigen dalam air menjadi semakin berkurang dan manusia yang minum air tersebut akan mudah mendapat penyakit dan menghadapi masalah kesihatan yang teruk. Selain daripada itu, pencemaran air juga akan menyebabkan kualiti air terjejas, di mana kualiti air minuman seharian kita akan menjadi semakin berkurang. Pencemaran air juga akan menyebabkan kandungan oksigen terlarut menjadi semakin berkurang, di mana neutron jahat ini akan menyebabkan risiko pencemaran dinifuskan secara tidak langsung ke dalam tasik atau sungai tersebut. Seterusnya, pencemaran air juga akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercemar. Pembuangan sisa tercemar daripada kilang yang berdekatan dengan sungai akan menjejaskan hidupan akuatik dan menyebabkan keadaan air menjadi kotor. Akhir sekali, pencemaran air juga akan menjejaskan keindahan alam, di mana pantai-pantai yang cantik juga akan turut terjejas disebabkan oleh pencemaran air ini. Hal ini kerana keadaan pantai atau sungai akan menjadi lebih teruk dan busuk, dan hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan sektor pelancongan di negara kita terjejas. Seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah daripada pihak kerajaan, kedua pihak sekolah, ketiga ibu bapa dan keempat adalah media massa. Baiklah, langkah yang pertama adalah daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan akan menguatkuasakan undang-undang, di mana kerajaan akan menggubal Akta Arus Sekitar untuk mencegah kemusnahan sungai. Kerajaan akan menguatkuasakan akta ini kerana ia penting untuk mencegah orang ramai daripada membuang sampah ke dalam sungai, di mana hukuman denda perlu ditingkatkan dan dikenakan dengan setimpal serta mengenakan hukuman penjara kepada pesalah. Hal ini penting kerana ia dapat dijadikan sebagai teladan kepada orang ramai supaya tidak membuang sampah ke dalam sungai dengan sewenang-wenangnya dan mencemarkan sungai. Pihak kerajaan juga perlu mengadakan kempen kesedaran. Sebagai contoh, kempen Cinta Erat Sungai Kita penting untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan memelihara sungai dan menimbulkan rasa cinta pada sungai. Selain membersihkan sungai, aktiviti ini juga turut membabitkan kerja-kerja keindahan sungai seperti penyediaan kemudahan istirahat, kemudahan sukan dan rekreasi, kemudahan jeti,
kemudahan wakaf, serta kedai-kedai makan yang kekal dan tong-tong sampah yang bersaiz besar di sungai-sungai berkenaan. Selain daripada itu, langkah mengatasi pencemaran air adalah daripada pihak sekolah. Pihak sekolah perlu memberi kesedaran awal tentang kepentingan sungai. Poster-poster yang menyentuh isu pencemaran sungai perlu digantung dan ditampal di sudut-sudut khas di dalam sekolah. Selain daripada itu, pihak sekolah juga perlu melaksanakan ceramah tentang kepentingan sungai kepada para pelajar dan mengadakan program atau kelab pencinta alam di sekolah. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah pencemaran air. Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kerana mereka adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak sejak mereka lahir dan menjadi role model kepada anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjuk contoh teladan yang baik dengan melakukan pembuangan sampah di tempat yang betul di hadapan anak-anak mereka. Seterusnya, langkah mengatasi pencemaran air ialah pihak media massa perlu memainkan peranan penting bagi mempengaruhi, membentuk dan mengubah cara pemikiran masyarakat di Malaysia. Media massa perlu memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran sungai di seluruh negara dengan lebih banyak, seperti penyebaran melalui surat-surat iklan dan dalam siaran di televisyen. Sebagai contoh, salah satu rancangan televisyen iaitu program Aduan Rakyat TV3 telah menjadi tatapan ramai kerana telah banyak menyelesaikan masalah polemik dalam negara seperti pencemaran air yang berlaku di negara kita. Pada pandangan saya, program ini perlu mengupas dan membuat pendedahan tentang pencemaran sungai dengan lebih kerap. Antara cadangan yang boleh dikemukakan bagi mengatasi pencemaran air ialah: yang pertama, menghasilkan mudboard. Apa itu mudboard? Mudboard ialah campuran tanah liat, bahan organik, molasses, mineral dan gabungan bakteria berfaedah iaitu lactic acid bacteria, phototrophic bacteria, yeast dan actinomycetes. Mabuk yang telah siap tersebut dilontarkan dan ditenggelamkan di dalam air. Seterusnya, mabuk tersebut akan bertindak perlahan-lahan untuk memecahkan molekul-molekul organik seperti sisa-sisa sampah, lumpur, logam berat dan sebagainya. Makbul juga mampu menstabilkan pH air, mengurangkan bau busuk air, memecahkan molekul-molekul organik, sisa sampah dan sebagainya. Makbul yang dihasilkan tersebut boleh dilontarkan di sungai-sungai yang terdapat di seluruh Malaysia yang didapati telah tercemar. Cadangan yang kedua ialah pembangunan kilang yang strategik. Seterusnya, pihak kerajaan atau syarikat swasta tidak boleh membangunkan pembangunan kilang yang berdekatan dengan sungai. Hal ini kerana kebanyakan kes-kes pencemaran sungai berlaku akibat daripada pembuangan sisa toksik ke dalam sungai yang dihasilkan oleh kilang yang berdekatan. Seterusnya, pihak kilang perlu meminimumkan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Dan pihak kerajaan perlu menempatkan semula industri haram atau tidak tersusun di tempat yang lebih strategik serta jauh daripada sungai. Oleh itu, pengurusan yang terbaik penting bagi mewujudkan kesepaduan dan mutu pengurusan kualiti air yang mantap di negara ini. Sebagai penutup, pencemaran air merupakan satu masalah yang sangat serius dan perlu kerjasama daripada semua pihak bagi menangani masalah ini. Air yang berkualiti bersih dapat mendorong ketenteraman semua pihak. Setiap individu diberikan amanah bagi memelihara dan memelihara alam sekitar ini. Langkah-langkah yang tertentu perlu dijalankan sepanjang tahun bagi mencapai satu tahap yang lebih efektif. Kita perlu memastikan pencemaran air tidak berterusan dan dapat dikawal. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu dan termasuklah anggota masyarakat. Oleh itu, semua orang haruslah peka terhadap perubahan alam sekitar agar generasi akan datang dapat hidup dalam persekitaran yang indah dan tanpa pencemaran. Sekian, terima kasih.